Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Di mana biasa membajak syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai alam dan dunia ini, alam semesta. Maliki Yaumiddin, dialah yang menguasai hari pembalasan. Jadi sesungguhnya, sepatutnya dan sewajibnya kita sentiasa membajak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Quote of the day bersama dengan tu hari ini, penyakit 3 serangkai. Penyakit 3 serangkai. Ada orang kata penyakit 3 serangkai. Apabila darah tinggi, lemah jantung, kecil manis. Penyakit 3 serangkai. Oh, itu penyakit 3 serangkai. Tapi perangai 3 serangkai ada juga. Kalau penyakit 3 serangkai itu berat jugalah. Kalau darah tinggi, lemah jantung, kecil manis, campur COVID, gol lah. Gol. Tapi perangai 3 serangkai. Apa itu perangai 3 serangkai? Malas. Malas. Perangai malas. Leka. Leka. Perangai malas. Leka. Tak peduli. Itu juga penyakit yang lebih berat. Lebih berat lagi. Lebih berat lagi daripada penyakit 3 serangkai. Daripada darah tinggi, lemah jantung, kecil manis. Lebih berat lagi. Berat lagi ialah penyakit 3 serangkai. Perangai peribadi, perangai malas. 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 Buat tak peduli. Tak peduli. Leka. Buat dak aja. Inilah yang menjadikan kita berada dalam keadaan kerugian. Kalau di dunia pun, bagi orang yang malas, di dunia pun dia sudah ketinggalan jauh di belakang dibanding dengan orang lain. Itu soal-soal hal dunia. Perkara dunia pun. Perkara dunia. Seperti rajin bekerja. Kalau dia malas, malas bekerja. Seperti rajin membaca. Kalau dia malas, malas membaca. Seperti rajin masuk majlis ilmu. Kalau dia malas, dia tak masuk. Tak masuk. Ya, perindu Rasulullah. Apa khabar? Assalamualaikum Tok. Semak baca hari ni. Woi. Alhamdulillah. Semak sikit-sikit. Semak sikit-sikit. Apa khabar perindu Rasulullah? Sentiasa berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka 10 kali Allah berselawat kepada kita. Cantik. 10 kali. 10 darjat Allah angkat kita. Cantik. Dan 10 keburukan yang Allah buang daripada kita. Itu baru sekali selawat. Bayangkan kalau 10 kali. Bayangkan kalau 100 kali. Bayangkan 1000 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Razai. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Razai. Penyakit 3 serangkai. Itulah quote of the day kita hari ini. Penyakit 3 serangkai. 3 serangkai. Hari ini kita menghadap. Menghadap direct. Menghadap. Duduk selipur. Face to face. Penyakit 3 serangkai. Bukan kecil manis. Bukan. Bukan lemah jantung. Bukan. Bukan lemah jantung. Kecil manis. Lemah jantung. Lagi apa lagi? Darah tinggi. Bukan. Itu penyakit. Ini perangai 3 serangkai. Allahu Akbar. Perangai 3 serangkai berat bro. Pemalas. Pemalas. Leka. 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 Dia tak peduli apa saja. Allahu Akbar. Hindun Jaafar. Ya, apa khabar Hindun? Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Dan sahabat syurga. Amin. Alhamdulillah hadir dalam live hari ini. Alhamdulillah. Tok pun boleh lagi diberi kesempatan, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir dalam quote of the day bersama dengan Tok hari ini. Hindun Rafa. Waalaikumsalam sahabat syurga. Amin. Terima kasih banyak. Jadi penyakit 3 serangkai. 3 serangkai. Kalau buat pergi doktor, doktor boleh obat. Darah tinggi boleh turunkan. Kencing manis boleh tawarkan. Tawarkan. Darah tinggi, kencing manis. Lagi lemah jantung boleh aktifkan, letak bateri. Letak bateri. Tapi kalau perangai malas jumpa doktor nak buat macam mana? Ya, Zaitun Muhammad Idris. Assalamualaikum Tok. Apa tajuk pagi ni? Penyakit 3 serangkai. Samsudin Jalaluddin. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Penyakit 3 serangkai yang amat ditakuti
Apa itu? Lemah jantung, kencing manis, darah tinggi. Tapi itu bukan tajuk kita hari ini. Itu kita bagi kepada doktor lah. Bagaimana nak kawal. Tapi penyakit yang kita persoalkan hari ini ialah nombor satu, malas. Doktor tak boleh ubat. Tak ada Panadol untuk penyakit malas nak bagi rajin. Tak ada. Tak ada. Tak ada vitamin untuk jadi rajin. Siapa ada vitamin? Bagaimana untuk menghilangkan penyakit malas? Itu baru malas. Penyakit leka. Leka dia ni. Leka. Leka. Penyakit buat tak tahu je. Buat tak tahu je. Malas. Leka. Oi. Itu adalah di antara rangkaian penyakit yang lebih berat daripada lemah jantung, kencing manis. Lebih berat. Lebih berat. Ya Hindun. Alhamdulillah sehat tenaga tu. Sehat semoga tu sehat. Alhamdulillah. Dan sahabat syurga, amin. Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Hindun. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sembang-sembang hari ini ialah penyakit perangai. Penyakit peribadi. Ini yang berat. Perangai. Perangai tu. Perangai. Mungkin perangai suami kita. Wah. Mungkin perangai isteri kita. Boleh jadi. Mungkin perangai anak-anak kita. Boleh jadi. Boleh jadi. Hui. Apa untungnya jadi pemalas? Apa untungnya jadi pemalas? Ada untung ke jadi pemalas? Itu adalah salah satu penyakit. Kalau orang lain rajin membaca, kejayaan tu sudah nampak. Kalau orang lain rajin beribadah, kejayaan sudah nampak. Jadi apa untuk malas? Apa untuk leka? Leka dengan solat. Allahu Akbar. Nenek cantik. Nenek cantik. Assalamualaikum Tok Haji. Salam. Selamat pagi. Morning. Kita ambil kesempatan sekejap hari ini. Kita bual bicara mengenai tajuk kita, penyakit 3 serangkai. Macam mana nak ubat malas ni? Macam nak ubat degil ni. Macam mana nak ubat leka ni macam mana? Kalau anak yang leka boleh tangan-tangankan. Kalau suami leka macam mana? Siapa boleh jawab? Nenek cantik jawab. Kalau suami leka macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Woi, susah bro. Susah. Ya, RM, sifat malas akan jauh dari rahmat Allah. Oh, cantik. Hebat RM masuk. RM masuk terus hebat. Penyakit 3 serangkai. Kita duk sebut takutlah 3 serangkai. Apa penyakit kau? Kencing manis ada, lemah jantung ada, darah tinggi ada. Oh, itu jumpa doktor. Kalau kencing manis boleh ditawarkan. Kalau lemah jantung, masukkan bateri, aktifkan. Kalau kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, boleh diobatkan. Ini penyakit malas. Jumpa doktor tak boleh ubat. Aduh, penyakit M ni kena lawan sungguh-sungguh. Macam mana nenek? Suami nenek malas. Macam mana nak buat? Malas. Suami leka sebab banyak makan buah kuldi kot. Jauh je kau pergi. Macam mana? Yang sedihnya, kalau malas dunia boleh tahan juga. Ini malas akhirat. Malas solat. Allahu Akbar. Malas zikir. Na'udzubillah jauhnya. Ya Allah, malas zikir. Malas selawat. Malas baca Quran. Malas baca. Leka dengan sedekah. Aku duit tak banyak, ada RM10. Bagilah RM1. Sedekah tidak pernah ditentukan jumlahnya. Amang tidak penting, yang penting ikhlas. Ikhlas itu yang penting kepada kita. Jadi kenapa kita berhadapan dengan situasi seperti ini? Kenapa ada malas dalam diri kita? Kenapa ada leka? Kenapa ada degil? Ni 3 penyakit, 3 serangkai ni tak ada doktor boleh ubat. Tak ada doktor boleh ubat. Macam mana nak buat? Siapa boleh ubat? Siapa boleh beritahu? Penawar rindu. Apa penawarnya? Orang yang malas, macam mana nak bagi rajin? Orang yang leka, macam mana nak bagi tidak leka? Orang yang degil, macam mana nak bagi lembut dia? Macam mana? Kita kongsi ramai-ramai pagi ini. Alhamdulillah, suami rajin. Cuma leka sikit je. Wow, ada lagi yang tak kena. Rajin dah okey dah, leka sikit je. Oh, lain macam nenek. Hai, nenek. Oi, nenek, dia bukan leka tu. Itu relax. Relax bukan leka, lain tu. Kita defend lah. Orang lelaki ni kena defend sikit. Ya, cici lala. Cici lala pula. Cici lala. 3 penyakit, 3 serangkai. Assalamualaikum Tok Handsome. Ya, cici beauty. Cici beauty. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Penyakit 3 serangkai yang ditakuti ialah darah tinggi, lemah jantung, kencing manis. Masuk COVID, go. Tapi sebenarnya penyakit yang lebih sakit
Tak ada obat. Tak ada. Malas, degil dan leka. Cici, malas, degil dan leka. Apa obatnya? Ya, RM. Virus tu tidak boleh dimatikan, tapi boleh dihentikan jika Tuhan ada dalam diri kita. Wah, hebat. Orang tasawuf ni lain macam, RM. Malas. Orang malas ni tak tahulah nak buat macam mana orang malas ni. Malas. Kalau degil tu, kita kata jangan buat, dia buat juga. Itu degil. Ini malas, tak nak buat. Kenapa tak pergi sekolah? Malas. Kenapa tak pergi kerja? Malas. Kenapa tak buat tak siram pokok bunga? Malas. Kenapa tak sapu rumah? Malas. Kenapa tak bangun tidur awal? Malas. Jadi malas. Macam mana nak buat malas ni? Ya, kop. Assalamualaikum tu. Subhanallah. Susah nak fikir tu. Benda senang kita hadapi hari-hari. Hari-hari. Hari-hari kop you hadapi, sama ada hadapi dengan isteri, dengan anak-anak, yang jauh sikit, jiran ke, keluarga ke. Penyakit malas. Penyakit ke malas? Degil ke? Degil. Leka ke? Macam mana nak ubat ni? Macam mana? Kalau darah tinggi, jumpa doktor. Doktor. Lemas jantung, jumpa doktor. Kencing manis, jumpa doktor. Ya, Tok Ram. Tok Ram. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar? Siapa boleh bagi pandangan? Bagaimana nak hadapi apabila orang rapat dengan kita, suami atau isteri atau anak-anak malas? Macam mana nak buat? Malas. Panjangan 3 serangkai malas. Macam mana nak buat? Assalamualaikum sahabat syurga. Amin. Macam mana cuaca hari ini? Cuaca hari ni okey. Okey. Biasalah. Pagi kalau panas kejap, petang hujan. Biasalah macam tu. Tok Ram. Malas. Macam mana nak buat ni? Malas ni. Macam mana nak buat degil? Kau ni degil sangatlah. Degil. Suami saya ni degil lah. Saya kata janganlah hari Minggu, janganlah pergi hobi memancing ataupun hobi tu, hobi ni. Tapi dia masih lagi berdegil lah. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Saya tengah malas ni tu. Malas nak makan. Malas nak makan. Kuruslah nanti Cici. Wah, mesti cantik Cici macam beauty queen. Malas makan. Malas makan. Orang malas makan ni ada untung. Pertama, body dia cantik. Satu. Yang kedua, dia jimat duit. Dia jimat duit. Yang tiga, kurang guna tenaga. Yang keempat. Yang keempat, tambah sendirilah Cici. Kau of the day hari ini. Sembang pagi bersama dengan tu. Kenapa kita ada jadi malas? Kenapa kita jadi degil? Kenapa kita jadi leka? Cuba jawab. Jangan cerita orang lain. Diri sendiri. Kenapa kita malas? Saya rajin kerja, tapi malas makan je. Wow. Ada tempat rajin, ada tempat malas. Itu boleh tahan. Zahar. Ya, Zahar. Apa khabar, Zahar? Jangan cakap yang jauh-jauh. Cakap diri sendiri. Cici dah bagi tahu dah. Dia kerja rajin, makan malas. Tapi jangan mandi malas, sudahlah. Bau acam. Bau acam. Jangan malas mandi. Tu mengadu dengan Allah supaya dilembutkan hatinya menjadi rajin. Itu satu cara. Minta pertolongan dengan Allah. Ya barik. Minta ngadu kepada Allah, ya Allah, bantulah aku mendidik suamiku. Dia sudah rajin tapi leka sikit, katanya nenek Moni. Nenek cantik. Kop. Yes, kop. Semua orang ada terkena penyakit ini. Itu yang Atuk bincang hari ini tu. Orang lain tak boleh ubat, hanya kita sendiri yang boleh mengubat. Tak boleh ubat. So macam mana diri sendiri nak ubat tu, kop? Diri sendiri takkan nak biar kau begitu je. Orang duk kata kita, kau ni pemalas lah kop. Contoh, orang duk kata gitu. Kalau mandi saya tuju sungai je tu, senang sikit. Wow, hati-hati, buaya ada tu. Nyengap habislah Cici. Buaya tu, buaya tembaga lagi. Ramailah buaya di bawah sedang nak ngap Cici tu. Bahaya. Jadi kalau orang malas, dia terjun terus ngap buaya. Rugi juga. Anak yang malas, macam mana nak buat? Isteri yang malas, macam mana nak buat? Anak-anak kita malas, macam mana nak buat? Pergi klinik. Ya doktor, saya nak jumpa je. Ada apa sakit? Dia malas lah anak saya. Doktor puncingan. Macam mana? Saya nak buat macam mana malas?
Nak bagi panadol kau antibiotik. Terus bagi ubat demam. Doktor pun tak boleh ubat. Buaya air tak apa tu. Buaya darat bahaya. Hei, buaya air tak apa, buaya darat bahaya. Sebenarnya dua-dua bahaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buaya darat dia tak makan bangkai. dia makan umpan dia. Bahaya cici, bahaya. Itulah tajuk kita hari ini. Quote of the day, sema-sema pagi. 3 penyakit. 3 penyakit serangkai. Kalau kena yang ni, letih. Kalau ada anak kita seorang je macam ni. Katakanlah anak ada 10. Contoh. Cici ada anak 10. Contoh. Contoh 10. Seorang je yang ada penyakit malas. 3 serangkai. Degil, leka. 3 serangkai ada pada dia. Allahu Akbar. Pening satu rumah. So macam mana nak ubat ni? Kalau diri sendiri nak ubat, budak tu kecil lagi. Budak kecil baru umur 18, 20. Mesti kena jaga. Kalau buaya air terus innalillah. Tapi kalau buaya darat menderita semaya hayat tu. Wow. So macam mana nak terus innalillah kan nak menderita? Kena pilih juga. Tapi ada juga buaya darat. Buaya darat yang bukan buaya temaga tapi gold crocodile. Gold crocodile. They give you gold. Gigi dia pun gold. Dia ingat gold crocodile. Jangan tolak rezeki. Jangan leka. Gold crocodile. Malas kita. Ya nenek cantik. Memang ada sifat malas tu. Tapi dah ada rasa tanggungjawab. Buat juga tu. Itu cantik. Bila kita sedar, itu tanggungjawab kita. Kena pergi kerja. Contoh, tanggungjawab kita. Kalau kita kata kena masak dapur, kita masak. Suami balik nak makan. Bukan sahaja kita dapat menyediakan makanan, tapi kita dapat pahala. Pahala yang besar. Sebab itu wanita senang dah dapat masuk syurga. Masak untuk suami boleh. Boleh masuk. Senang masuk. Nenek cantik, setuju. Lain macam, setuju terus dengan nenek dia. Jadi apabila kita ada rasa itu sebenarnya di antara kita nak balik ke pangkal jalan. Bila kita malas, kita fikir balik. Ini tanggungjawab aku tau. Kita fikir, aku ni suami dia. Aku kena sediakan makanan. Aku kena sediakan pakaian. Aku kena sediakan tempat tinggal. Aku kena sediakan kenderaan, kereta untuk dia nak pergi shopping. Aku kena kerja. Itu apabila kita ada tahu responsibility, tanggungjawab, maka kita akan buang malas itu. Itu satu cara. Satu cara. Kop. Kena rajin, kena usaha dan tawakal. Lain macam kop. Sambil dengan atuk membebel, bantu atuk typing. Solat duha. Siapa belum solat duha, kena buat duha, rugi. Jadi malas ini kita pergi kepada dunia. Kita pergi kepada akhirat. Malas beribadat. Macam mana nak buat? Malas solat duha, malas. Jangan solat wajib malas, sudahlah. Solat wajib ni tak boleh malas. Solat duha malas. Degil. Orang suruh solat tak nak, degil. Suruh zikir tak nak, leka. Suruh selawat, leka. Macam mana tu? Syurga itu luas. Orang tahu syurga itu luas. Allah kata syurga itu luas. Alam bumi dan alam semesta. Bumi dan alam. Bumi dengan alam sekali. Itulah luasnya syurga. Luasnya syurga, bumi dan alam. Sungguh alam dan bumi ni itulah syurga besar. Bumi pun kita rasa besar dah kan. Daripada Kuala Lumpur nak pergi New Zealand 12 jam. Daripada Kuala Lumpur nak pergi London 12 jam. Rasa jauh dah naik kapal terbang. Tapi syurga luas. Bukan sahaja bumi, alam semesta. Sambil dengan atuk membebek, atuk typing duha. Terima kasih. Terima kasih. Solat duha. Jadi syurga itu luas. Allah kata, maka di dunia ini berjalanlah engkau di atas muka bumi, tetapi berlarilah engkau untuk ke syurga. Berlari. Atuk benar ke? Jika kita malas nak beramal, tanda kita banyak dosa. Amin. Benar sekali. Orang yang malas beribadat, malas solat, malas baca Quran, malas berzikir, malas berselawat, malas dalam usaha ibadat, maka itu jelas dosanya tebal.
Tanda orang yang mula-mula dia buat malas, tapi dia paksa diri dia. Dia paksa, kemudian dia rasa rajin sikit, rasa ringan sikit, bererti taubat mulai diterima oleh Allah SWT. Bererti dosa mulai berkurangan. Sebab apa? Sebab banyak ambil wuduk. Sebab apa? Sebab banyak lama sujud. Sebab apabila kita ambil wuduk, maka gugurlah dosa-dosa tangan, dosa-dosa mata, hidung, telinga. Mata tengok lagu cerita Hindustan, kucu tahi. Masa bawa telinga kaki, maka gugurlah. Apabila kita solat, gugur lagi dosa. Apabila kita rokok, gugur dosa. Kita sujud, gugur dosa. Bayangkan kita solat 17 kali, 17 rakaat, 17 kali gugur dosa kita setiap hari. Itu 17 kali wajib. Kalau kita solat sunat lagi, duha, qabliyah, ba'diyah, tahajud, apa semua, 40 rakaat, 40 kita sujud, 40 kita rokok, maka gugurlah dosa-dosa. Kita akan rasa senang, rasa ringan. Tak percaya buat. Rasa senang. Pukul 4, pukul 3 pagi bangun tahajud, senang je. Tak rasa letih, tak rasa apa, dah rasa gembira. Bahkan kalau terlepas malam, macam tu. Sama juga duha. Orang yang tak pernah buat duha, dia tak rasa nikmat duha. Tapi apabila dia mulai buat 2 rakaat, dia nak buat 4. Apabila buat 4, dia nak buat 6. Apabila buat 6, dia nak buat 8. Apabila buat 8, dia buat 10. Apabila 10, buat 12. Sebuah istana di syurga. Istana emas di syurga. Berlantaikan permata. Disediakan oleh Allah SWT di syurga. Sebab dia sudah rasa nikmat tu. Nikmat. Tak percaya? Tak percaya kau tak buat. Kau buat dapatlah. Dapat. Ya, Abi Hairi. Nazir Zak. Ya. Cakap pandai. Tapi bila PN khianat lanatullah, apa pula? Kerana banyak dosa. Habis hari zikir. Zikir. Kita memang apabila ibadat ni iman. Iman ni berkait rapat dengan lawan dia ialah syaitan. Siapa yang dikuasai oleh syaitan? Syaitan ni habuan dia ialah dosa. Syaitan habuan dosa. Iman habuan dia pahala. Habuan pahala. Jadi kita kena jaga supaya iman kita ni sebagai perisai untuk dapat pahala. Kalau iman kita lemah, maka syaitan masuk kuasai, maka dapat dosa. Apa yang mendukacitakan kita ialah apabila perkara-perkara mungkar, perkara-perkara syaitan itu kita anggap baik kepada kita. Itu teruk. Kita anggap baik. Perkara-perkara mungkar, perkara-perkara dosa, kita anggap baik untuk kita. Kita rasa happy. Happy sangat aku tengok cerita Hindustan. Happy sangat tengok K-pop. Happy sangat aku tak solat. Happy. Itu adalah menggambarkan kita sudah pun dirasuk oleh syaitan. Bukan dirasuk oleh syaitan ni bertepik, dirasuk oleh hantu, bukan. Bukan. Ini dirasuk oleh syaitan ni malas solat. Malas baca Quran, malas surukah. Malas. Dogel tajuk kita. Malas, degil dan leka. Atau membebek ada manfaat dan menasihat Hindu. Bebek. Betul. Jadi apabila kita rasa berat nak solat, sebab itulah Atuk minta sangat, bagi orang yang first time dengar, bagi orang yang tak pernah solat duha, buat sekarang. Apabila dengar Atuk bagi tahu, buat sekarang. Rasa berat tak? Memang berat. 2 rakaat berat solat duha. Cuba tanya nenek cantik. Solat duha. Senang je 4 rakaat. Cici 4 rakaat. Pop Hindu senang je. Buat 6, 8 sebab dah biasa dah. Syaitan dah jauh daripada kita, daripada dia. Ini yang penting. Hindu, Jaafar, betul. Sokong sama. Wan. Salam. Ya, alhamdulillah tu. Sihat sentiasa power. Amin. Wan sentiasa solat duha. Rasa ringan. Rasa mudah. Bahkan kita terdetik di hati kita, aku belum solat duha lah. Kita teringat macam tu. Ada orang, aku tak solat zuhur. Tak solat waktu. Allahu akbar, na'udzubillah min zalim. Tapi orang yang dekat dengan Allah SWT, orang yang kurang dosanya ataupun tak ada dosa, nak kata tak ada dosa susahlah sikit. Dosa tak banyak, syaitan tak boleh kuasai dia, maka dia akan sentiasa rindu kepada solat. Rindu solat. Rindu. Ya, Wan, terima kasih. Hindu, Wan, betul. Ayah dah hantar syaitan ke bulan tu. Saya dah hantar syaitan ke bulan. Syaitan di bulan, kita di bumi. Di bumi tu, betul tu. Istiqamah selalu, alhamdulillah. Kena buat. Bagi orang yang selalu buat, dia sudah mesra.
Mesra dengan solat. Mesra. Hari ni dah selawat berapa? 100. Alhamdulillah. Setiap kali lepas solat 100. Dia dah mesra dah. Kalau tak dia automatik. Lepas solat, doa apa semua, terus berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Jadi automatik dia jadi dengan sendiri. Automatik. Ya kop. Betul tu. Sebab pahala tak nampak. Dunia yang nampak. Dunia yang nampak. Itulah jadi macam tu. Tapi sedangkan yang pahala itu lebih banyak, lebih besar. Yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus ingat bagaimana syaitan. Syaitan tak boleh masuk dalam hati kita. Syaitan boleh masuk dalam pemikiran kita. Bagaimana syaitan tak boleh masuk. Tapi kadang-kadang kita yang buka pintu untuk syaitan. Kita yang buka pintu. Apa makna buka pintu untuk syaitan? Iaitu kita menerima perkara-perkara mungkar. Berarti kita sudah membuka pintu untuk syaitan. Kap betul. Kap. Cici. Kita buka pintu. Mana apabila kita tengok keburukan. Kita tengok maksiat. Ataupun kita tengok pendedahan aurat. Kita kata, wah, fashion, cantiknya. Wah, aku kalau boleh aku buat macam ni. Bermakna syaitan sudah menguasai dia. Sebab kecantikan, maksiat itu dia anggap satu kecantikan, kelebihan. Dia terhibur dengan kecantikan. Berarti dia terhibur dengan syaitan. Ini bahaya. Sebab itu bagi orang yang suka kepada K-pop ke apa ke, Rani Mukherjee ke, Kucu-kucu tahir apa semua, kena ingat, kalau melibatkan aurat dan sebagainya, berarti kita sudah mengiyakan perkara yang diharam oleh Allah SWT. Berarti syaitan sudah masuk. Jadi kita jangan suka kepada perkara maksiat. Jangan. Kalau kita rasa suka kepada perkara maksiat, berarti syaitan sudah pun menguasai kita. Na'udzubillah min zalik. Minta jauhkan. Jauh. Banyak-banyak benda. Sebab itu, untuk menghindarkan daripada 3 penyakit. Bukan lemah jantung. Bukan darah tinggi. Bukan kecil manis. Bukan penyakit malas, degil dan leka. Malas, degil dan leka. Malas. Malas solat. Allahu Akbar. Tak guna hidup lah. Tak guna hidup. Kalau kau hidup lama kau tak solat di dunia ni, maka makin lama dibakar di api neraka. Tak solat bukan Islam lah. Kafir lah. Allahu Akbar. Tak ada iman. Tak ada iman. Jagalah anak cucu atuk. Dengarlah sini. Jangan tak solat. Utamakan solat. Biarlah orang kata, mari kita pergi ke sana. Aku nak solat dululah. Tak apalah aku tinggal kau. Tak apa, biar dia pergilah. Dia pergi, dia langgar lori dia. Kita solat tak langgar lori. Contoh macam tu. Pergi. Mari kita pergi buat bisnes. Tak apalah aku nak solat dulu. Kau pergi dulu lah. Rugi kau tak pergi. Tak apalah aku nak solat. Dia pergi buat bisnes. Rugi. Kita tak rugi sebab kita solat. Itu contoh. Sebab itu kena solat first. Pagi-pagi kena solat. Tengah hari solat. Sore solat. Solat sama. Sebab apa solat sama? Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Ini kata Allah. Kita dilahir ke dunia ni untuk sembah dia. Apa makna sembah? Solatlah. Jadi kalau kau tak solat, tak guna aku jadikan kau di muka bumi. Baik aku jadikan kau kayu api di api neraka. Na'udzubillah min zalik. Kau. Tu, Tengok tu. Yang lara satu hari boleh. Nak buka Quran sekejap pun malas. Betul sekali. Tak payah buka. Baca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallah pun malas. Malas. Sedangkan baca Qul Huwallah 3 kali, pahala sama dengan baca sebuah Al-Quran 3 kali je, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Pahala sebuah Quran. Senang je. Berapa minit je? Sekejap je. Allahu Akbar. Kejap kan? Itulah kita kena buat. Ya, Hindu, saya pernah tak solat fardu sebab terlupa surah Al-Fatihah secara tiba-tiba. Kena hafal balik lah. Kalau terlupa kena bagi ingat lah. Kena solat di awal waktu tu. Sebab tu jangan suka leka. Nenek cantik. Memang sekarang dah keluar dah penyakit leka. Untuk elak daripada kita leka dengan solat, kita solat di awal waktu.
Bagi keutamaan, priority keutamaan kepada solat, baru kita tak leka. Tadi malas. Tadi degil. Orang kata degil, jangan buat maksiat, degil. Buat juga, degil, buat juga. Allahu Akbar. Jangan degil, jangan buat maksiat, degil. Itu penyakitnya, degil. Wan. Saya sentiasa bersedih melihat saudara seagama Islam mengejar dunia bermati-matian. Allahu Akbar. Itu silap besar. Sebab itu Allah kata dah, kejarlah akhirat, berjalanlah di atas muka bumi. Apa makna? Makna dunia ni berjalan je lah, setakat hidup gitu je lah. Tapi akhirat kena kejar. Akhirat. Kita kadang-kadang Wan, kita rasa aku ni hidup di dunia, rumah duk sewa, tak ada tanah, tak ada apa, tak ada. Kita rasa risau tak? Rasa susah tak? Risau kan? Di dunia rumah tak ada, rumah sewa je, duk sewa je. Berapa lama dah, anak dah 3, masih rumah sewa. Contoh, kita dah risau dah di dunia. Tapi kenapa kita tak risau di akhirat? Adakah aku ada tempat di syurga? Mana tempat aku di syurga? Syurga lebih besar daripada dunia, alam semesta. Mana tempat aku di syurga? Kita tak fikir macam tu. Sedangkan di dunia ini sementara, di akhirat itu kekal. Ya, rasa risau dan susah. Macam saya sekarang. Cici, risau, susah. Sian Cici. Sian Cici, risau dan susah. So macam mana nak hilangkan risau ni Cici? Dan susah ni, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Sebab itulah apabila kita mendengar suruhan azan, surat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitulah surat azan. Dengar saja terus pergi. Tapi orang hebat sebelum azan dah pergi. Itu orang hebat. Sebelum azan dah pergi. Dengar suara azan pergi. Cantik. Utamakan solat. Apabila kita utamakan solat, masa kita panjang. Cantik sangat. Dan masa kita, aktiviti kita berbaloi. Semuanya bermanfaat. Itu kehebatannya orang yang solat di awal waktu. Tak percaya buatlah. Masalahnya kau tak pernah buat. Kau tak pernah. Tak pernah buat. Kena buatlah. Kena buat baru boleh. Baru boleh. Amalkan zikir-zikir, jangan malas. Jangan malas, terutama zikir Fatimah. Bagaimana pada suatu hari Rasulullah pergi rumah Fatimah. Fatimah menangis. Tangan sedang golek untuk buat repah roti kepada suaminya Sayyidina Ali dan anaknya 2 orang. Jadi Rasulullah tengok Fatimah menangis. Tangan dah bengkak-bengkak dah. Duk buat ni roti ni, buat roti. Rasulullah tanya Fatimah, "Ya Fatimah, kenapa ni?" "Penat ya ayahanda, ya Rasulullah buat ni." Jadi Fatimah pun letak di batu tenggiling tu, tinggalkan, duduk berbual dengan ayah dia. Mukjizat Rasulullah, tiba-tiba batu itu bergolek tak? Batu itu bergolek, ini mukjizat. Fatimah tengok, Allahu Akbar. Ayah dia, mukjizat ayah dia. Batu itu bergolek sendiri. Kalau sebelum ni Fatimah kena golek batu giling tu, golek sendiri. Sehingga dengar batu itu mengeluh, Allah penatnya. Batu itu kata Allah penatnya. Kemudian sudah nak siap tu, batu itu sedih. Dia kata, aku buat kerja penat macam ni, tapi akhirnya dibakar juga dengan api neraka. Sedih dia. Batu itu sedih. Rasulullah mendengar rintihan daripada batu itu. Apa kata Rasulullah? Ya batu, kamu tidak akan menjadi batu bakaran di neraka, tapi kamu akan menjadi dinding-dinding istana yang dibina untuk Fatimah. Maka batu itu pun senyum. Allahu Akbar. Itulah mukjizat Rasulullah. Banyak mukjizat Rasulullah ni. Hindun. Alhamdulillah, saya dah okey dan juga belajar mengaji. Cantik. Teruskan, jangan malas. Utamakan hidun. Terutama kena minta izin suami. Izin suami. Bagi ada suami, kena bagi tahu suami. Beritahu dia. Supaya kita tidak membelakangi. Sebab dalam soal beribadat ini, kalau orang ada suami, kena utamakan kehendak suami. Tak boleh. Sebab mengutamakan kehendak suami itu dapat pahala. Menyedia makanan untuk suami lebih besar pahala daripada solat sunat.
Jangan main. Menyediakan pakaian untuk suami, basuh semua. Pahala lebih besar daripada zikir. Jangan main. Jangan main. Orang perempuan senang masuk syurga. Senang. Ya, Adi. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wan. Ya, sekarang orang tua mulai takut menegur anak-anak. Anak-anak dah pandai bersuara. Itu bahaya. Itu anak durhaka. Ya, itu anak durhaka. Contoh durhaka ni tak semestinya maki hamu mak bapak, tak semesti. Kalau mak bapak suruh je, tolong pergi beli ni, tak nak lah mak, durhaka dah tu. Saya bermula dengan alif bata, cantik. Sebab kita kena halif. Kita kena kenal huruf. Sebab kalau kita belajar baca Quran dengan rumi, jadi lambat dan bacaan tidak tepat. Betul tu tindakan Hindun. Atuk setuju. Kita kena bacaan huruf. Ba, ta, sa. Kita kena kenal tu. Kemudian senang kita baca. Adi. Ya, Hindun. Ya, Jaafar, tak apa. Janji ada usaha. Usaha, cici, usaha. Jangan tak usaha. Jangan tu. Kena teruskan. Kena usaha. InsyaAllah boleh berjaya. Jadi itu yang penting kepada kita. Jadi anak-anak yang tinggi suara dengan ibu bapa ni bahaya. Masa depannya gelap. Dan masa akhirat pun kelam. Berat sangat. Kena ajar anak-anak supaya anak-anak jangan tinggi suara, jangan melawan ibu bapa. Allahu Akbar. Tak boleh. Ada banyak kisah bagaimana anak yang tidak mempedulikan ibu bapa. Banyak kisah. Ada satu kisah zaman Rasulullah dulu. Ada seorang suami, ibunya datang ke rumah. Ibunya bagi salam, dia tak jawab. Masa tu dia sedang solat sunat. Maknya sedih sebab seolah-olah macam tidak dilayan. Kali kedua tak jawab juga. Kali ketiga pergi tak jawab juga. Jadi maknya sedih, sehingga boleh menjejaskan dia masuk syurga. Dan ada seorang lagi sahabat Rasulullah, itu duduk semayang tu. Rasulullah dia masa dia nazak. Maka dia ajar lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak boleh lafaz. Syahadu an la ilaha, tak boleh lafaz masa nazak. Maka sahabat pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kawan kita, sahabat kita ini apabila diajar syuhada, dia tak boleh ikut. Rasulullah pun bergegas pergi ke rumah dia. Ya cici, Allah Subhanahu Wa Taala saya hambanya yang berusaha memperbaiki diri untuk kebaikan. Amin. Orang yang sedang belajar mendapat dua pahala. Satu pahala belajar kepada ilmu, yang kedua dapat pahala daripada apa yang dia belajar. Itu orang yang belajar ini penting. Tersedak pula kita. Tersedak. Jadi apabila sahabat Rasulullah ini mengutamakan isteri dia, dia membelakangi ibu dia. Belakang sehingga dia nak meninggal pun tak boleh meninggal. Tak boleh syuhada. Jadi Rasulullah pergi tanya, kenapa jangan belajar? Dia mudurhaka kepada ibu dia. Allahu Akbar. Tak boleh syuhada berarti tak boleh masuk syurga lah. Tak boleh masuk syurga. Sehinggalah ibunya tidak maafkan dia. Ibu tidak maafkan dia, sehingga Rasulullah panggil sahabat. Kau nak maaf tidak? Tak nak maaf, dia kata. Sebab dia mengutamakan isterinya daripada aku. Tak boleh. Orang lelaki kena utamakan ibu daripada isteri. Kenapa hari atuk handsome sangat ini? Adli, handsome sangat. Handsome ke? Sama je. Sama. Jadi Rasulullah tanya ibunya, betul ke kau tak nak maafkan anak? Tak nak, dia kata. Tak apalah, kita akan bakar sekarang. Daripada dibakar oleh api neraka, anak kau kita bakar sekarang. Baru dia kata, ya Rasulullah, aku maafkan anakku. Apabila ibunya sebut sahaja perkataan aku maafkan anakku, masa itu dia ajar la ilaha illallah. Terus dia ikut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis meninggal. Itu jangan durhaka kepada kedua ibu bapa. Jangan durhaka. Nauzubillah min zalik. Kop. Lindungilah kami semua dari keburukan Allah. Keburukan ya Allah. Betul. Betul. Kita saling bantu. Terima kasih. Ya Rabbi ya Rahman. Jadi itulah yang penting kepada kita. 3 penyakit ini. Malas, malas, degil, leka.
Kalau malas di dunia, mana ibarat beratlah rezeki. Susah nak dapat income. Malas berniaga, habislah kau. Ya Hindu Jaafar, sila. Sama-sama kita saling membantu. Menegak agama Islam yang suci fi sabilillah. Betul sekali. Tepat cici tu. Kita sampaikanlah walaupun satu ayat. Sampaikanlah walaupun satu contoh kebaikan kepada rakan-rakan dan sahabat kita. Dan jika terbuka hatinya, dia mengamalkan kebaikan itu, maka kita akan mendapat pahala sepanjang masa. Bagi orang yang mengajak kawannya join program-program yang bermanfaat, program-program agama, maka dia akan mendapat pahala. Walaupun dia tak sempat mendengar, dia hanya ajak je, request saja, dia dapat pahala. Si mana seorang yang ingin mencari di mana letaknya musalla, kerana dia nak solat wajib, solat fardu. Kawan tu kata, okey pakcik pergi terus kiri kamu dah pergi kanan, dia jumpa musalla. Dia pergi, jumpa pula dia seorang lagi. Oh, pergi depan sikit lagi, pergi depan lagi, jumpa ke kiri. Pergi, sehingga jumpa. Pahala solat orang tu, si fulan tu, pahala solat dia sama juga dapat kepada orang yang tunjuk jalan tadi, di mana musalla berada. Begitu juga dalam program-program ilmu kebaikan. Begitu juga dalam program-program yang melibatkan dalam soal ibadah. Kita akan dapat pahala. Kita jemput. Dia tak nak datang, tak apa. Kita dah jemput dia. Terutama kawan-kawan dalam WhatsApp kita. Betul tu. Setuju dah sangat. Dalam kawan-kawan WhatsApp kita kena panggil semua. Jangan kita seorang